Saya minta jangan klik apa-apa setting sebab saya dah cuba off kan. Tapi kadang-kadang saya difahamkan dalam MT ni kadang kalau saya tak offkan setting tu, student boleh dengar dan catatkan mana-mana dia kata sini poor wifi. Tak ada lagging saya punya ucapan, suara boleh dengar? Jelas boleh dengar? Okay. Right, saya akan mulakan sekarang. Okay, two port network part 1. Baik. Kalau misal kata ada apa-apa masalah, lambai pada mic, saya tak dengar So lambai pada okey, saya buka earphone saya boleh dengar. Okey, boleh on mic kalau tak ada apa-apa masalah. Baik, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, two port networks. Ini bab yang kelima. Jadi tuan-tuan ada 5 bab semua. Ada 5 bab daripada bab pertama, bab kedua, first order, second order, frequency response, Laplace, kemudian 2 bab terakhir saya yang ajar. Jadi kita dah pun selesai chapter yang keempat, frequency response, dan juga chapter 5, two port networks yang kita baru nak masuk hari inilah. Okey, untuk two port networks ada 3 bahagian kecil. Part 1 ialah impedance parameter, part 2 ialah admittance parameter, kemudian ada satu lagi part yang kita namakan sebagai transmission parameter. Jadi pada malam ini saya nak fokus hanya kepada impedance parameter sahaja. Impedance semua dah tahu, kita dah tengok apa itu Z. Z ialah impedance ataupun galangan. Okay, dalam bahasa Malaysia kita panggil ia sebagai galangan dan simbol untuk impedance ialah Z. Dan unit ialah ohm. Saya dah pun bagi juga video yang mana dalam video itu diterangkan apa itu impedance, apa itu series impedance, parallel impedance, dan kita dah tengok contoh-contoh. Baik, saya minta yang baru masuk tolong offkan mic kerana dalam tempoh 30 minit saya akan terus go through saja tanpa sebarang soalan. Jadi minta tolong offkan mic supaya tidak mengganggu kuliah kita. Okey. Daripada 3 bab ini, kadang-kadang apa yang saya sebutkan ini adalah tips. Jadi tuan-tuan minta catat, mungkin saya takkan sebut lagi. Okay, sebab tuan-tuan dah lepas kebanyakan assessment, dah submit pun untuk bahagian saya assignment 1, iaitu chapter 4. Ada satu lagi assignment yang berkaitan dengan chapter 5 dan kemudian final exam. Itu sahaja. Jadi final exam pun macam open book lah sebab kita bukannya kena attend hall dan sebagainya, memang buat online. Jadi tak dibenarkan untuk berbincang sesama sendiri, tetapi boleh buka buku dan boleh rujuk mana-mana dan boleh menjawab. Nanti saya akan buat briefing bagaimana kita akan jalankan untuk final exam sebab besok pun UTM baru akan adakan satu webex seminar lah untuk bagaimana untuk adakan exam ni. Tapi memang online lah, online. Soalan ada, kebiasaannya dulu kita ada 5 soalan. Tapi untuk kali ini online exam sebab kita nak buat beberapa set, kita cuma ada 4 sahaja soalan. Jadi 4 soalan ini, 2 soalan yang pertama ialah daripada 3 bab yang awal sehingga Laplace tu first order, second order, Laplace. 2 yang terakhir ni ialah dalam bab saya lah, chapter 4 dan chapter 5. So dah tak ada lagi pilihan soalan. Tuan-tuan tak boleh pilih. Dulu ada 4 dan 5 boleh pilih. Sekarang tak boleh pilih sebab dia open book. So tiada pilihan. Tuan-tuan kena jawab lah
ke semua soalan yang diberi. Okey, saya nak fokus kepada chapter 5, chapter 5. Dalam chapter 5 kita ada 3 bahagian, impedance parameter, admittance parameter dan juga transmission parameter. Okey, daripada 3 part ini, 3 bahagian ini, saya akan bagi satu assignment dan biasanya yang saya bagi assignment tu dia tak masuk untuk final. Contohnya kalau saya bagi, tak tahulah saya bagi yang mana, part 1 ke, part 2 ke, part 3. Kalau saya bagi part 3, bermakna final mungkin akan masuk part 1 dan part 2. Macam itulah, lebih kurang. Itu tips dia. Dia tak ada tulis kat mana-mana. Jadi beruntung orang yang datang malam ni. Okay, saya mulakan. What is a port? It is a pair of terminals through which a current may enter or leave network. Okay, tengok dekat sini. Ada 2 terminologi, ada 2 terms yang kita gunakan. Apa itu port? Yang pertama kena faham apa itu port. Yang kedua ialah terminal. Apa itu terminal? Okay. So kalau kita ambil satu perintang dia ada masuk dan keluar. Itu disebutkan sebagai satu port. Okay. Satu perintang, induktor atau kapasitor, ada arus masuk, ada arus yang keluar, itu disebut sebagai satu port. Okay. Jadi berapa terminal? Ada 2 terminal. Okay. Perintang masuk dan keluar, ada 2 terminal. Jadi kalau kita faham, itu ialah definition dia. Boleh baca dia punya dalam bahasa Inggeris tu. Tapi ini penerangan ringkas saya lah. What is a two-port network? Two-port network bermakna ada 4 terminal. Okay, an electrical network with 2 separate port, input and output. Bermakna kita ada 2 terminal pada bahagian input dan 2 lagi terminal pada bahagian output. Okay, lihat pada rajah ini, kita ada rajah A dan rajah B. Okay, ada arus masuk, arus keluar dan di bahagian tengah box itu ialah linear network. Okay, linear network. Jadi antara kelebihan two-port network calculations ialah kita anggap any circuit dia sebagai black box di dalam tu. Okay, black box di dalam bahagian tengah linear network tu. Jadi kalaulah kita ada litar siri, selari yang kompleks, semuanya kita anggap sebagai black box. Asalkan kita tahu apakah dia parameter dia. Parameter dia. So, parameter yang saya sebutkan tadi di dalam linear network tu, dia boleh jadi Z parameters, iaitu impedance. Dia boleh jadi admittance parameters, Y. Atau dia boleh jadi transmission parameter. Jadi yang masuk ialah 3 ni sajalah. Tapi dalam textbook, kalau tuan-tuan tengok reference book, dia ada lebih daripada 3 ni. Dia ada, kalau tak salah, dia ada hybrid. Kemudian satu lagi saya tak ingat. Tapi yang kita akan cover dalam kurikulum cuma 3. Impedance, admittance dan transmission. Okey, rajah A itu ialah berapa port tu? Itu ialah satu port. Kerana kita ada 2 terminal. Arus masukan, arus keluar dan ada voltan di situ, plus and minus. Okey, ini plus and minus. Okey, untuk gambar rajah B, okey, ini yang kita hendak cover. Kita akan cover pada malam ini ialah rajah B. Kita fokus hanya untuk malam ini ialah Z parameter saja. Tapi kita nak faham dulu apa dia two-port network. So untuk Z parameter, tuan-tuan akan tengok dekat sini ada arus masukan I1, arus keluaran I1 di sini juga. Okay. So ini ada arus pada bahagian input V1, kemudian inilah V2 plus minus, arus masuk di sini dan keluar di sini. Okay, yang di bahagian atas ini ialah one port or 2 terminals. Tadi definition kita dah sebut port apa, terminals apa. Okay, 2 port or 4 terminals ialah bahagian yang di bawah ini. It is an electrical network with 2 separate ports for input and output. So apa dia linear network? What is linear circuit? Whose output is linearly related or directly proportional to its input. Jadi punya resistor V is equal to IZ. I arus kalikan dengan impedance. Itu ialah linear. Meningkat voltan, arus juga akan meningkat. Dia ialah directly proportional. Tak ada exponential, tak ada kuasa 2, tak ada kuasa 3. Dia ialah linear circuit. Jadi kebiasaannya litar yang diberikan di sini ialah litar resistor.
Okay, the current entering one terminal, okay, the current entering one terminal leaves through the other terminals, so that net current entering the port equals to 0. Jadi arus yang masuk dia akan keluar pada di sini. Arus masuk, arus input masuk sini, arus keluaran di sini. Jadi totalnya ialah 0. Total ialah 0. Tuan-tuan akan tengok nanti untuk transmission dia sedikit berbeza. Sebab tu saya tak sekalikan dalam nota transmission. Saya minta fokus pada impedance, admittance lebih kurang sama, dan nanti baru tengok untuk transmission apa beza dia. Beza dia saya bagi tahu dulu dekat bahagian sini. Transmission kita tengok nanti arus akan dia cara labeling dia ialah ke kanan dan dia jadi negatif I2. Sebenarnya benda yang sama. Benda yang sama, cuma cara kita melabelkan dia. Untuk transmission parameter sedikit berbeza. Okay, saya teruskan. Okay, two-port network can be characterized by two types. Jadi ada dua jenis. Sama ada driven by voltage source, driven menggunakan voltan, iaitu voltan 1, voltan 2, voltan input, voltan output, atau menggunakan current source. So ada dua sahaja, benda yang sama, benda sama sebab V is equal to IZ. Cuma dia nak bagi tahu kita, dia boleh bagi bentuk circuit dalam bentuk begini, driven by voltage source, atau kita boleh gunakan current source. So kalau lihat di sini, tuan-tuan tengok, what are the quantities involved? Kuantiti apa yang terlibat di sini dalam rajah ini? Tak lain tak bukan dia melibatkan arus dan juga voltan, iaitu currents and voltages. V1 I1, V2 I2. Jadi banyak kaedah-kaedah nanti untuk kita kaitkan hubungan antara arus dan voltan to relate these currents and voltages, and the methods we call it as parameters. Sorry, salah spelling tu, typo. Parameters. We call it as parameters. So either nak kaitkan dia bagaimana? Adakah V1 bahagi I1? Adakah I1 bahagi V1 ataupun V1 bahagi I1? Itu yang membezakan parameters jenis apa. So yang pertama malam ni kita nak tengok Z, iaitu V dibahagikan dengan I. So itu dikenali sebagai Z parameters, impedance parameters. Okey, sebelum kita mulakan, kita kena ingat balik the matrix. Ingat the matrix, bukan? Gambar tu tak ada kaitan apa-apa. Saya sekadar letakkan saja, itu filem The Matrix. Rasa semua dah tengok matrix, mathematics, matrix, calculation. Kena ingat, kalau kita ada equation macam ini, satu line, satu baris equations di sini, V1 sama dengan A dikalikan dengan I1, ditambahkan dengan B dikalikan dengan I2. Jadi ada berapa parameters di situ? Kita ada V1, ada I1 dan I2. Cuba tuan-tuan ubah benda ini dalam bentuk matrix. Bagaimana ia dalam bentuk matrix? Dia akan jadi seperti ini. Iaitu V1 kita ada A dan B dalam satu matrix, dalam satu kurungan di sini, 1 kali 2 matrix, dikalikan dengan I1 dan I2 dalam kurungan begini, kolom dan line dan kolom. Berbeza, 1 kali 2, 2 kali 1. Dia mesti 1 kali 2 ke sini, 2 kali 1, baru kita boleh kalikan. Jadi V1 dekat sini, V1 yang kita dapat di sini ialah A dikalikan dengan I1, benda inilah di sebelah kiri ni. Tambahkan dengan B dikalikan dengan I2. Ini refresh back saja matrix. Okey, kalau tuan-tuan semua dah ingat benda yang ni, semua dah sedia maklum, bagaimana kalau kita ada two equations. Tadi kita ada cuma ada V1 sahaja. So sekarang kita ada V2. Okay, bagaimana nak ubah dia dalam bentuk matrix? So kita akan ada nanti di tengah-tengah ini 2 kali 2 matrix. Okay, iaitu V1 ialah A kali I1 tambah B kali I2, iaitu yang di bahagian atas inilah.
Dan manakala V2 pula ialah C dikalikan dengan I1 tambahkan dengan D dikalikan dengan I2, iaitu benda ini. Jadi kalau kita ada satu equations, basics dia ialah untuk chapter 5 kita kena ingat apa dia general equations asal dia. Iaitu saya akan susun dalam bentuk ini. Ini ialah general equations yang sebelah kiri. Kalau tuan-tuan ingat yang ini, tak ada masalah untuk lukiskan dia atau tuliskan dalam bentuk matrix. Okey, kita mulakan dengan impedance parameter. Okey, saya ada litar di sini. Okey, litar di sini ialah linear network. Okey, ini ialah rajah yang kita nampak tadi lah. Ada dua jenis, sama ada voltage driven ataupun current driven. Okey, kita ada general equations di sini. Ini yang penting. Kena tahu bahawa Z parameters, inilah dia equations dia. Jangan tengok yang sebelah kanan ni dulu. Tengok sebelah kiri. Saya kena tahu, saya kena ingat, saya kena hafal. Tak perlu ingat sangatlah sebab open book kan. Tapi kena tahulah bahawa impedance parameter, general equations dia ialah V1 sama dengan Z11 kalikan dengan I1 tambah Z12 kali I2. V2, V2 yang ini. Apakah V2? V2 ialah Z21 kalikan dengan I1 tambah Z22 kalikan dengan I2. Okey. Apa dia Z11? Apa Z12? Apa Z22? Tak apa, jangan bimbang. Tak perlu faham dulu setakat ni. Itu kita akan tengok selepas ni. Apa dia benda ni? Apa dia impedance ni? Yang penting kita tahulah ini ialah impedance. Z ialah impedance. Sebab itu dinamakan sebagai impedance parameters. Jadi impedance parameters ini dia ada simbol dia. Apa Z11 kita akan tengok selepas ini. Jadi tuan-tuan urut cuba susun mula dalam bentuk matrix. Kita akan dapat dalam bentuk macam ni tadi. Sebab kita dah faham tadi slide sebelum ni. Jadi V1, V2, kemudian 2 kali 2 di arrange begini, kalikan dengan I1, I2. Benda yang sama dengan equation sini. Sepatutnya kalau saya tutup yang ini, tuan-tuan boleh terbitkan semula asalkan saya tahu apa dia general equation sini. Okay? Where the Z terms are called as impedance parameter. Inilah dia impedance parameter. Jadi soalan kebiasaannya sama ada dia tanya apakah dia impedance parameter. Dia minta tuan-tuan dapatkan apa dia Z tu. Z11 apa, Z12 apa, Z21, Z22. Ataupun dia bagi Z parameters. Dia akan bagi Z parameters, tuan-tuan diminta cari sama ada arus ataupun cari voltan. Kalau dia nak cari arus, voltan dia kena bagilah. Kita akan tengok contohnya. Right. Jadi unit, of course, unit untuk impedance ialah ohms. OHMS ataupun simbol ohms itulah. What are the terminal voltages and currents? Ini ialah terminal voltages. V1 dan V2 disebut sebagai terminal voltages, terminal pada bahagian input, terminal pada bahagian output, dan terminal currents I1 dan juga I2. Okey, kita nak tengok dekat sini. Bagaimana kita nak dapatkan impedance parameter sini. Okey, tak perlu tengok lagi yang sebelah kanan ni. Okey, tanpa melihat kepada gambar rajah kanan ni, kita tanya diri kita, kalaulah saya nak dapatkan, katakan saya nak dapatkan Z11 dan Z21 dahulu. Apa yang saya kena buat? Okay, berdasarkan kepada formula ni saya tahu bahawa saya mesti jadikan I2 dan I2 di sini kosong. Bila ini kosong, I2 kosong, maka baru saya boleh dapatkan sebab bahagian ni akan dipadamkan. Sekejap saya tukar kepada pen. Mudah sikit nak conteng. Memang agak sukar sikit. Kita dah biasa dekat whiteboard. Tiba-tiba semua online, dia jadi masalah sikit lah nak biasakan. Okey, tak apa. Bahagian ini kita akan cancelkan. Sebab I2 ni akan jadi kosong nanti. I2 akan jadi kosong. Jadi I2 kosong. Bagaimana arus kita nak kosongkan? Okey, ada dua konsep. Tuan-tuan kena ingat dalam elektrik sama ada arus kosong atau voltage kosong. Arus kosong kita namakan sebagai open circuit. Arus kosong. Maksudnya open circuit lah. Kita buka litar tu. Arus tak mengalir. Itu ialah kosong. Kalau V kosong itu dinamakan sebagai short circuit ataupun litar pintas.
Dua konsep ini biasanya memang kita semua dah tahu. Sekejap saya tekan apa ni. Boleh nampak Okey? Okey. Okey. Kita nak kosongkan dulu I2. Jadi I2 perlu dikosongkan, open circuit. Apabila kosong, I2 ialah kosong, so tuan-tuan akan refer hanya kepada circuit ini sahaja. Okay, sorry, equation yang sebelah kiri ini sahaja. Jadi yang tinggal ialah apa? Yang tinggal ialah Z1 bersamaan dengan V1 bahagikan dengan I1. Yang inilah. Z11 ialah V1 bahagikan dengan I1. Manakala V2 di 1. Jadi cara nak dapatkan yang pertama kena ingat, kita perlu open circuit. Open circuit. Kenapa perlu open circuit? Kerana saya nak jadikan I2 itu kosong. Kenapa saya nak jadikan I2 itu kosong? Kerana saya nak padamkan dulu equation sini. Itu kaedah dia. Kaedah untuk dapatkan Z11 dan Z21. Okey, apakah dia Z11, Z21? Baru kita berkenalan dengan dua parameters yang pertama, iaitu Z11 dinamakan sebagai open circuit input impedance. Ini nama dia. Ini pun kadang-kadang kena tahu juga. Sebab ada kala ditanya, apakah dia Z11? Ditanya nama. Ada kala ditanya just nilai saja. Jadi Z21 ialah open circuit transfer impedance from port 2 to port 1. Okay, baik. Jadi dah dapat untuk bahagian 2 yang pertama tadi. Of course kita nak kira pula atau dapatkan pula untuk bahagian yang kedua ini, Z12 dan Z22. Jadi kita akan ulang proses yang sama, iaitu saya akan open circuit pula pada bahagian input. Jadi ingat, open circuit bermaksud saya putuskan litar ini tidak sambung dengan apa-apa. Sebab kalau short circuit, V ialah kosong, saya perlu direct connection di sini. Yang itu kita akan tengok untuk transmission parameter. Yang kali ini semuanya open circuit. Jadi bila kita kosongkan dekat sini, apa yang berlaku? Okey, sebabkan input telah pun dibuka kan, litar buka, jadi bahagian ini akan kosonglah term di sini. Yang tinggal ialah term yang di bahagian belakang ini. Jadi kita akan tahu bahawa Z12 ialah V1 dibahagikan dengan I2. Itu dekat sini. Jadi yang kedua Z22 ialah V2 bahagikan dengan I2. Okey, yang ini. Apakah nama dia? Z12 ialah open circuit transfer impedance from port 1 to port 2. Apa dia Z22? Z22 ialah open circuit output impedance. Ini tadi Z11 tadi ialah open circuit input impedance. Z22 ialah open circuit output impedance. Ini Alright. Kita tengok contoh. Dah masuk contoh dah terus. Jadi secara ringkasnya konsep itu saja. Jadi kita nak tengok contoh. Apabila diberi, tadi di bahagian tengah tadi, kita tengok yang tadi. Go back, sorry kita bagi box ni saja, linear network. Tapi dalam ini boleh jadi pelbagai litar saya nak bagi. Bukan saya lah, penyelaras akan bagi. So penyelaras akan bagi apa-apa litar dalam tu, siri ke selari. Dekat sini yang bahagian tricky part dia. Soalan boleh jadi sangat susah kalau circuit dalam tu memang sangat crowded, atau dia boleh jadi sangat simple. Yang itu kita doa banyak-banyak sempena keberkatan Ramadan dan Syawal ni, kita minta dapatlah soalan yang senang, supaya dapat lebih kurang macam ni saja. Ni litar senang. Biasanya kita nak faham, kita akan bagi litar senang dululah. Tapi tak semesti macam ni. Dia boleh jadi siri, boleh jadi selari, boleh combination dan pelbagai. Okey, katakan tuan-tuan dapat soalan begini. Example 1. Determine the Z parameters of the following circuit. Dia nak tahu Z parameters. Macam saya bagi tahu tadi, sama ada dia nak cari Z parameters atau dia bagi you Z parameters. Nak cari voltan dan arus. Okey. Saya nak cari Z parameters. Yang pertama, saya kena ingat balik general equations untuk Z parameters ialah seperti di atas ni.
V1 sama dengan Z11 I1 tambah Z12 I2. V2 sama dengan, okey tengok dekat sini beza, Z12 yang ini Z21. Berbeza tambah Z22 I2, dekat sini Z11 I1. Okey baik. Kalau tuan-tuan ingat yang itu, okey. Ini penting. Tuan-tuan kena catatkan sebelum masuk exam, catatkan di mana-mana untuk impedance parameter ini ialah general equations yang perlu digunakan. Okey. Jadi saya nak dapatkan, ingat balik step tadi, saya nak dapatkan yang pertama Z11 dan Z21. Jadi nak dapatkan yang pertama, saya perlu bahagian yang kedua ni saya mesti open circuit. Jadi bahagian yang kedua ni saya open circuit. Minta off time mic dulu sebab saya dah running lebih kurang setengah jam. Saya run sampai habis. Nanti baru kita berbaliklah kalau ada nak tanya soalan. Okey, kita open circuit dulu. Litar buka bahagian yang kedua. Jadi bermakna I2 di sini ialah sama dengan kosong. Right? Tak apa kalau tak faham nanti sebab saya record ni. Saya record, minta record Rasanya saya dah tekan button record tadi. Hopefully jangan tekan apa-apa. Saya dah record, nanti boleh ulang balik tengok. Okey, kita nak litar bukakan pada bahagian keluaran. So, I ialah kosong bermaksud litar buka. Apabila litar buka di sini, apakah nilai I2 ni? I2 ini ialah kosong. Kosong. Sebab litar buka, walaupun ada perintang, arus di sini kosong. Jadi tak ada voltage drop di sini. Bermaksud arus yang masuk dekat sini semuanya ialah I1 saja terus sampai sini. Ini semua I1. I1. Tak ada, walaupun ada node di sini, tidak akan ada cabang arus yang mengalir di sini kerana telah kita litar bukakan pada bahagian ini. Okey, so apabila kita litar buka di sini, kita tahulah bahagian ini akan jadi kosong. So saya tahu bahawa Z11 saya ialah V1 bahagikan dengan I1. Macam inilah, ini dia. Z11 ialah V1 bahagi I1. Jadi mana dia? Ini yang kita nak gunakan balik konsep-konsep yang telah kita belajar dulu masa circuit theory 1 dulu. Sama ada KVL-nya, KCL-nya, mesh analysis-nya, voltage divider, current divider. Itu yang tricky sikit ni. Sebab kena ingat balik. Walaupun tak belajar dalam circuit theory 2. So kita akan guna konsep-konsep yang telah kita pelajari dulu, lama dulu, kena ingat balik. So V1 I1, tuan-tuan tengok dekat sini. V1 ialah 20 campurkan dengan 40 kali dengan I1. 20 campur 40 kali I1. Sebab kita tengok cuma loop yang ini saja. Gegelong ini saja. Kita tak kisah penggelong kat sini sebab current kat sini kosong. Tapi current di sini ada lah. Current di sini ada. Walaupun dia sharing Okay, baik. Z21. Z21 ialah V2 dibahagikan dengan I1. Kita tulis dulu jawapan untuk sini. Okay. Atau dia dah tulis. Okay, dia tak ada tulis. So kita kena tulislah. Z11 ialah mula kita ready pada ni. Okey, kita tuliskan dulu KVL untuk bahagian ni. Apa dia KVL untuk loop 1? KVL. Okay, KVL untuk loop yang pertama, slowly kita tengok voltage drop V1 bersamaan dengan 20 I1. 20 I1 tambah dengan 40 I1. Kalau tuan-tuan nak catat, boleh catat. Okay, sambil-sambil saya catat sebab saya lagi slow, saya pakai mouse. 20 I1 campur 40 I1. So bersamaan dengan 60 I1. Jadi V1 dibagikan dengan I1 adalah sama dengan 60. Apa dia V1 bagi I1? V1 bahagi I1 ialah Z11, parameter kita yang pertama tadi. Kena ingat baliklah apa nama dia kalau ditanya. Kalau tak tanya tak apa.
Z11 sama dengan 60 ohm. Jangan lupa unit dia lah 60 ohm. Okey, yang kedua, Z21. Apakah dia Z21? Tuan-tuan kena tahu Z21 ialah V2 bagi I1. V2 bagi I1. Okay, dari mana kita dapat ni? Ialah daripada equations yang ini. Z21 ialah yang dekat atas ni ini. Okey. Z21 ialah V2 bahagi I1. Okey, V2 kita akan tengok daripada arah sini. Mata kita tengok daripada arah sini. V2. V2 ini kita tak akan ambil kira V2 pada bahagian ini. Tak ada voltage drop di sini. Jadi V2 ini sebenarnya nilai dia ialah sama dengan nilai cross 40 ohm. Inilah dia V2. Yang ini bahagian ini sangat penting sebab biasanya saya akan tengok ada pelajar yang akan ambil kira 30 ini. Sedangkan 30 ini tidak boleh diambil kira langsung untuk pengiraan V2 loop sebelah kanan. Kenapa? Reason dia kerana I2 telah kita litar bukakan. Jadi V2 kita ialah sama dengan 40 kalikan dengan I1. Okey. Jadi V2 kita bawa je lah ke sebelah kiri. V2 bagi I1 adalah bersamaan dengan 40 ohm. Yang mana itu ialah Z21. Okey. Itu langkah yang pertama. Jadi tuan-tuan dah dapatkan untuk Z11 dan Z21. So, saya rasa tak perlu kita ulang untuk yang satu lagi lah. Sama je. Untuk yang kali kedua, second step, tuan-tuan kena litar buka pula pada bahagian masukan. Litar buka bahagian masukan pula dan tengok pula daripada arah sini. Okay. Ulang balik benda yang sama untuk dapatkan Z12 dan Z22. Jadi kita isikan, akhirnya kita akan dapat, dah tertulis pula kat sini dah tercover kat sini. Okay, tak apa. Z ialah sama dengan Z1, Z12, Z21, Z22. Dan dia ialah 60, 40, 40, 70. Yang kita dah kira, yang saya dah tunjuk dua yang pertama ialah 60 dan 40. Z21. Yang ini. I1, I2 bawah kan. Okay. Baik, saya teruskan. Ada soalan boleh simpan, tak apa. Okay, exercise 1. Obtain the Z parameters for the network below. Okey, kita bagi litar satu lagi dekat sini yang sedikit susah berbanding. Contoh yang pertama tadi. Kalau tadi cuma berbentuk T. So sekarang kita ada lebih sikit perintah dekat situ. So apa yang kena buat? Macam biasa, tuan-tuan kena ingat balik apa general equations dia. Satu, okey, tak perlu saya ulang. Inilah general equations dekat sini, bahagian atas. Kemudian bagaimana nak dapatkan Z11 dan Z21? Okay. Saya tunjukkan yang pertama saja sebab langkah kedua tu dia ulang benda yang sama. Okay. Pertama kita mesti litar buka bahagian ini. Bahagian keluaran ni kita litar buka. V2 ni kita litar buka bermakna I2 akan jadi kosong. I2 samaan dengan kosong. Open circuit open circuit. OC, open circuit. So apabila open circuit, I2 ialah kosong. Jadi di sini equations ni kita akan dapati dia ialah kosong lah. Kerana I2 telah pun kosong. Okay, I2 telah pun kosong. Tapi tuan-tuan tengok dekat sini, dia tak terus relate dengan I1 sebab I1 jauh dia seberang sini. Ini ialah I1. Okay. Seberang sini ialah I2. Macam mana nanti kita nak kaitkan antara sebelah sini, sebelah kanan dengan sebelah kiri? Okey, kita tengok. Yang pertama, saya nak dapatkan Z11. Apabila saya nak dapatkan Z11, saya tahu bahawa Z11 ialah daripada equations di sini. Z11 saya ialah V1 bahagi I1. Sebab daripada equations dekat atas ni. Okey, equation saya ni. Okay, Z11 ialah V1 bahagi I1. Jadi V1 bahagi I1 ialah kita lihat di antara dua terminal di sini. Okay, dua terminal di sini.
Jadi nak tak nak saya perlu dapatkan apakah rintangan setara Z. Rintangan setara Z total yang dilihat daripada terminal di sini. Okey, jadi Z total di sini, tuan-tuan perlu tambahkan, kita tengok kat sini tambahkan yang ini 4 campur 2 jadi 6. Kemudian paralelkan dengan 6 di sini. Ambil kalkulator, kirakan dulu 1/R sama dengan 1/6. Boleh tekan kalkulator, tambahkan dengan 1/6. Okey. Jadi apa dia R tu? Tuan-tuan dapat R tu mesti ditambahkan dengan akhirnya tambah 1. Katakan ini Rx So R total ialah Rx yang dah dikira pada kalkulator tu tambah dengan 1 ohm. Nilai dia dekat sinilah 4 ohm. Sorry. Betul 4 ohm Z1 tu. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana nak dapatkan pula Z21? Jadi Z21 ialah V2 dibahagikan dengan I1. Sepatutnya saya tak conteng bawah ni sebab nanti dia akan ganggu. Padamkan balik. Okay. So kita nak kira yang kedua pula, Z21. Z21 ialah, tuan-tuan nak dapatkan Z21, saya kena tahu bahawa Z21 ialah V2, kita tengok dekat sebelah kanan pen saya, V2 bersamaan dengan 2 I note. Kita pakai label dia lah. I note tu asalnya tak ada. Dia labelkan. Dekat atas ni dalam soalan tak ada. Tuan-tuan boleh labelkan apa-apa. Saya labelkan sebagai I note. V2 ialah bersamaan dengan 2 I note. Sekarang ni kita nak kira apa dia I note. Macam mana nak kaitkan I note ni dengan I1? Tengok dekat sini. Dia menggunakan current divider. Current divider. Okay, current divider apa dia? Yang masuk di sini, okey saya padam dulu dekat litar ni supaya lebih jelas. Okey. Ingat balik current divider. Current divider ialah arus masuk ialah I1. Okey. Kemudian ada satu arus yang mengalir di sini. Ini ialah IX. Kemudian di sini ialah I note tadilah. I note. Jadi saya nak dapat I note. I note ni mengalir dari mana ni? Dia mengalir daripada sini sampai daripada 4 ohm ni dia mengalir. 4 ohm sampai 2 ohm. Kenapa tak pecah di cabang yang sebelah sini? Tak ada sebab I2 ialah kosong. Okey, jadi dia mengalir daripada 4 sampailah ke 2 ohm. Jadi menggunakan voltage divider, saya nak tahu I note, apa dia? I note, kena ingat balik, saya perlu ambil perintang dalam cabang yang satu lagi, iaitu 6. 6 bahagikan dengan total kedua-dua cabang, iaitu 6 campur 6. Kalikan dengan arus masukan saya ialah I1. Jadi 6 bahagikan dengan 12, ia ialah benda inilah, separuh kan. 6 bagi 12 ialah 1/2. Jadi I note ialah sama dengan 1/2 kali I1. Benda inilah voltage divider. Jadi dah tahu I note apa dia, kita masukkan I note itu ke dalam equation sini. Kalikan dengan 1/2, cancel lah. 2 cancelkan dengan 2, yang tinggal ialah 1. Sebab tu V2 ialah I1 kali 1. Jadi V2 bahagi I1 ialah 1 ohm. Itu jawapan untuk V2 bahagi I1 ialah sama dengan 1 ohm. Okey, saya teruskan. Ada soalan tak apa, boleh simpan. Nanti kita ulang semula.
Okey, bagaimana nak dapatkan yang kedua ni? Sama aja, dia akan ulang benda yang sama. So biasanya saya tunjuk sebelah lagi saya tak tunjuk. Sebab tuan-tuan akan ulang benda yang sama, nanti boring. Jadi kita tinggalkan sebagai revision tuan-tuan. Okey, tak apalah, kita tengok sikit. Kita open circuit bahagian yang kedua, yang pertama. Tadi kita open circuit yang kedua, output. Sekarang kita open circuit I1. So bila open circuit I1, bermaksud I1 di sini kita open circuit. Jadi dalam equation pertama, sebab itu saya katakan tadi, equation ini sangat penting untuk kita tahu. Kerana apabila kita open circuit bahagian input, ataupun bila kita tahu sahaja equation ni, kita boleh dapat idea. Okey, apa dia steps ni? Mesti saya nak kena open circuit. Sebab dalam equation ni ada arus. So nak kosongkan arus, mesti open circuit. Nak kosongkan voltage, mesti short circuit. Itu kena ingat. Jadi kita open circuit pula bahagian masukan. Jadi bila bahagian masukan di litar buka, apa yang berlaku yang tinggal ialah V1 sama dengan Z12I2. Okey, dalam equation kat atas ni. Jadi Z12 ialah V1 bahagi I2. Itu yang pertama yang kita nak dapatkan. Yang kedua, V2 Z22 ialah V2 dibahagikan dengan I2. Jadi dekat sini dikira Z22 ialah V2 I2. Okay, kita tahu kat sini Z22 ialah V2 bagi I2. Macam mana nak dapat? Kena tengok daripada arah sini. Arah sini sebab kita nak kaitkan antara V2 dan I2. Jadi nak kaitkan antara V2 dan I2, mesti saya nak tahu apakah dia Z dilihat dari arah V2 ini. Z total saya kena tahu. So nak dapat Z total dilihat daripada arah terminal V2, saya akan tengok daripada jauh dulu. Okey, yang ini perintah ni 1 ohm saya abaikan. Kenapa abaikan? Sebab I1 ialah kosong, open circuit. So yang tinggal ialah 6 campurkan dengan 4, ini ialah siri. 6 campur 4 siri. Okey, kat sini 6 campur 4 ialah siri. Parallelkan dengan 2 ohm. Tuan-tuan parallelkan dengan 2 ohm. So itulah nilai bagi Z22. Okey, so dia dapat 1.6667. 1.667. Okey. Dah dapat itulah jawapan dia. Maksudnya Z22 ialah V2 bahagi I2. Sama dengan Z22. Z total ni sebenarnya ialah Z22 lah terus. Z total. Okey, yang kedua ialah dia nak dapatkan kaitkan macam tadi. Dia nak kaitkan V1. Dekat sini kita tengok V1. Okay, kita tengok pula daripada arah sini. Okey, daripada arah V1. V1 dia takkan melibatkan dengan 1 ohm ni. Kerana litar telah pun dilitar bukakan. Dah open circuit. Tak ada arus mengalir. Tak ada voltage drop di sini. So V1 terus sama dengan 6. Inilah V1. V1 kita ialah sama dengan 6 I note. Digunakan label kat situ I note bar. I note bar. So kita nak tahu apa dia I note bar ni. I note bar ni, tuan-tuan nak dapat I note bar ni, gunakan current divider macam kita fahamkan tadi, bahawa kita nak dapat arus dalam I note bar, saya mesti ambil I note bar ni, dia mengalir daripada 4 hingga 6 ohm. Daripada 4 hingga 6 ohm. Ini semua I note bar. Saya nak dapat apakah arus I note bar. Saya ambil cabang yang parallel dengan dia, iaitu 2. Okay, yang kita ambil ini 2 ohm. Bahagikan dengan total dia ialah 2 campur dengan 10. Kenapa 10? 2 campur 4 campur 6. Okay. Kalikan dengan arus yang masuk di sini, iaitu I2. Iaitu yang dia dapat begini ni. I note bar ialah, okay, ini current divider ni, kali dengan I2, akhirnya dia dapat 1/6 I2. Jadi dah dapat I note bar, masukkan sajalah ke dalam ni. Sebab kita nak kaitkan dia dengan I2 kan, V1 bahagi I2. Okay. So dia dapat
Jawapannya ialah 1 ohm. Akhirnya tuan-tuan kena susun semula dalam bentuk matriks. Z parameter susunkan dalam bentuk matriks. Jawapan akhir walaupun dah dapat Z11, Z12, Z21, Z22, tuliskan semula semuanya dalam bentuk matriks begini. Bagaimana kalau kita ada soalan yang lebih susah lagi? Yang lebih susah lagi ialah bila melibatkan complex number. Complex number. Kita dah nak habis dah ni. Ini contoh yang terakhir. Apabila melibatkan complex number, macam saya bagi tahu tadi, kadang-kadang kita bagi you parameters. Z11, Z12, Z21, Z22 diberi. Nilai-nilai itu diberi. Sama ada dia tulis begini atau kadang-kadang dia bagi dalam bentuk matriks. Terus Z ialah dia bagi terus dalam 2x2 matriks. Jadi bila diberi di sini, ingat langkah yang pertama, tuan-tuan kena ingat balik apa dia general equations. Tulis semula general equations. Okay, untuk jawab chapter 5, ingat kena tulis sini, catatkan. Sebelum exam nanti catatkan formula ini. Okay, kita dah tahu formula itu, okay, terus boleh tuliskan dalam equation sini. Kerana V1 ialah Z11 I1. Ini ialah Z11 I1. Kerana Z11 diberikan nilainya ialah 6 ohm. Z12 ialah negatif J4. Jadi ini ialah negatif J4 I2. Ini ialah equation yang pertama. Equation yang kedua, V2 ialah Z21. Z21 kita diberikan negatif J4. Okay. Tambah dengan Z22 I2. Jadi Z22 ialah 8 ohm. Ambil di sini terus ambil. Tulis sini dulu, dapat dah markah di sini dan di sini ada markah. Belum selesai lagi tapi dah ada markah 2 ni. Okay. Kita diminta untuk kira arus I1 dan I2. Dah tentu dia mesti bagi voltan. Kalau tak boleh nak jawab lah. Sebab parameter Z dia dah bagi. Parameter Z dah dibagi. Sama ada nak kira arus atau kira voltan. Dalam contoh ni kira arus. Jadi dia mesti bagi kita voltan. Jadi dekat sini V2 ialah kosong. Okay. Mana tahu V2 kosong? Yang ini konsep kita gunakan tadi awal-awal saya dah bagi tahu. Short circuit voltan ialah kosong. Open circuit arus ialah kosong. Kena ingat benda tu ya. Sampai bila-bila. Jangan terbalik. Kadang-kadang ada yang terbalik konsep tu. So V2 ialah kosong. Dia dah bagi tahu dekat sini dalam bentuk gambar rajah. Dia tak bagi dalam statement. Okay, yang kedua, dan dia bagi tahu dekat sini, kalau tuan-tuan tengok bahagian input, dia tak directly connected pada V1. Jadi di sini kita akan guna KVL untuk dapatkan. Okay, ini ialah voltan di sini. 2 dalam sudut dia 30 darjah voltan. Okay, kemudian dia ada 2 ohm dekat sini. Jadi voltage drop dekat sini ialah 2I1. 2I1. Okay. Kemudian V1 negatif positif. Jadi label arrow dia begini. Ingat semula bagaimana nak dapatkan KVL around loop yang ini. Okay, around loop ni. KVL kena ingat semula Kirchhoff voltage law. Jadi yang sama arah, okay, ini adalah arah arrow dia. 2 30 darjah volt. Okay, tolak dengan 2I1 sebab berlawanan arah arrow. Tolak dengan V1. Sama dengan kosong. Kirchhoff voltage law bagi tahu algebraic sum of the voltages around a closed loop. Ini closed loop lah dekat sini. Around a closed loop equal to 0. Ingat KVL. Kalau KCL, algebraic sum of currents. Untuk voltage, algebraic sum of voltages. So 2 30 darjah volt tolak dengan 2I1 tolak V1 sama dengan kosong. Benda yang samalah dekat sini. Sebab tolak tadi dia dah bawa ke kanan, jadi positif ya. Sama dengan V1 tambah 2I1. Ataupun dia arrange semula, dia sama dengan V1 samakan benda ini. Okey. Jadi dah ada nilai-nilai ini, masukkan sahaja. Masukkan sahaja nilai-nilai V2 kosong ke dalam atas ni. Dan nilai V1 masukkan ke atas ni. So dia masukkan dekat yang pertama ni, V1 ialah 2
30 darjah tolak 2I1. Okay, yang ini. Sama dengan 6I1 tolak J 4I2. Okay, kemudian, dia ringkaskan saja bawa ke kanan. 2 ni bawa ke kanan jadi 8I1 tolak J I2. Okay, kemudian equation yang kedua, B2 tadi kosong. Okay, sekarang dah jadi kosong. Kosong sama dengan negatif J 4I1 tambah 8I2. Jadi I1 ialah, bawa je lah. I1 tu bawa ke kanan. Kemudian dia bahagikan. Okay. Dia bahagikan dengan mula-mula positif J. Kemudian J di bawah. 8I2. 4 bagi 8 dapat 2. Kemudian 1 per J bawa naik atas dia jadi negatif. Kena ingat balik kan? 1 per J dia jadi negatif. 1 per J jadi negatif. Kenapa? Complex number. Ini saya letakkan dekat sini lah. Boleh tengok. Ini antara benda penting untuk complex number. Sebab dalam penerbitan yang lepas-lepas pun kita guna kan. 1 per J dia ialah negatif J. Kalau J kuasa 2, J kuasa 2 ialah negatif 1. Alright? Complex number. Jadi substituting 3 into 4. Mana 3 tadi? 3 into 4. Okay, masukkan yang ini. Masuk ke I1 sini. Sebab I1, kita ada 2 equations. Ada 2 equations. Tuan-tuan kena gantikanlah salah satu. Kanan 4 masuk 3 atau 3 masuk 4. Okay, jadi kita masukkan 3 ke dalam 4 untuk dapatkan I2 dulu. Okay, dia masukkan dalam equations ni. Habis semua I1 tak ada. Dan kita nak dapatkan apakah dia I2. Yang ini tuan-tuan gunakanlah complex number mode calculator tu. Tekan saja tukar rectangular kepada polar form, kemudian bawa ke sini, bahagikan polar form polar form bagi dengan polar form, kita dapatlah I2. Ini dia dah tukarkan ke dalam bentuk polar form. J negatif J20 dia dah tukarkan dalam bentuk polar form. Okey, 2 bagi 20 dia dapat 0.1. Kalau bahagi 30 darjah tolak 90 darjah. Dia jadi 30 darjah tambah 90 darjah sebab bahagi kan. 30 tambah 90 dia jadi 120 darjah. Unit jangan lupa ampere sebab dia ialah I2 dan dah dapat I2, masukkan saja dalam equation 3 tadi yang dekat atas. I1 ialah negatif J2 I2. Masukkanlah nilai ini masuk ke sini. Okey. Sahaja untuk impedance parameter. Okey, ada apa-apa soalan? Dah 10 suku dah. Yang cilik dah 10. Ya. Slide sebelum ni. Satu sebelum ni. Sekejap saya pasangkan ni supaya saya lebih jelas dengar. Okey. Satu slide sebelum ni Ya ni kan? Ya, kejap. Okey, saya padam. Okey, saya tak padam dulu. Apa soalan? Saya nak tengok yang nombor 4 tu. Ya ni. Yang bawah ni. Saman. Okey. Mak 4. Dia datang daripada yang atas ke tu? Ya. Dia datang daripada persamaan di atas ni. Negatif 2I1 dibawa ke sebelah kanan. Jadi dia tambahkan dengan 6I1. Sekejap saya nak salin sebenarnya. Boleh. Tapi tak apa, nanti rasanya nota ni dah diberikan. Tapi nak catat boleh catat. Saya nak salin lagi senang. Sila. Nanti takut terlupa nak cari balik kan. Okey. Jadi bawa ke kanan, dia akan tambah 2I1, jadi total 8I1, tolak J4I2 ni daripada equation atas ni lah. Sebab tu saya kata penting kena ingat yang pertama ni, general equations yang pertama. Question nombor 3 dah tu.
Yang ketiga, Ya. Ulang sikit. equations yang ketiga, dia datangnya daripada asalnya daripada equation atas ni, V2. Okay, V2 ni kita dapat dekat sini, equations 2. V2 ialah negatif J4I1 tambah 8I2. Okay, so daripada sini, sebab kita tahu V2 ialah kosong. Jadi bila V2 kosong, dia jadi ringkasnya jadi beginilah. Kosong sama dengan negatif J4I1 tambah 8I2. Walaupun dia tak beritahu voltage ni kosong, dia tak beritahu. Tapi kita kena tengok daripada rajah ni lah. Kadang-kadang ada soalan dia bagi V2 tu apa. Kalau dia bagi nilai V2, masukkan sajalah nilainya berapa di sini. Mungkin 2 volt atau mungkin dalam bentuk complex number. Kalau tak diberi, dia mungkin bagi dalam soalan ke kadang-kadang, itu tricky sikit. Lepas tu daripada tolak J4I1 tambah 8I2 tu, jadi pada I1 sama dengan negatif J2I2. Ya. Ya, okey. Tuan bawa ke kanan. Bila bawa ke kanan, dia jadi J4I1 kan? J4I1 sama dengan 8I2. Kemudian I1 saya bawalah ke kanan. Jadi 8I2 bahagikan dengan J4. Bagi J4. Oh. Bagi J4. Kalau nak mudah, tukar pada pola form pun boleh, tak nak tukar pada pola form pun boleh. 4 bagi 8 dapat 2I2. Kemudian 1 per J dekat bawah ni kan, J bawah ni atas dia jadi negatif. Boleh compare, guna kalkulator nak tukar dalam pola form dulu pun boleh juga. I2 tu bawa keluar terus. I2 ialah variable saja. J4 dari tu kita tukar. Yang dekat sini dia tak tukar terus, dia potong 4 bagi 8 bagi 4 dapat 2. So dekat sini dia dapat 2 per J. 2 per J kan? 2 per J I2. 2 per J. Asalnya dapat 2 per J I2. Atau 2 I2 per J. Okay, kemudian sama dengan negatif J. 1 per J sama dengan negatif J. 1 per J dalam kompleks number atau 1 per I ialah negatif J. Okey dah. Okey. Boleh Okey. Ada soalan lagi? Next slide. Next slide. Yang last. Yang last tadi. Okay. Yang ni ini kesinambungan daripada yang sebelum tu je. Kita sambung. Dia dapat. Okey, kat sini tadi kita dapat persamaan kan? 2 persamaan. 3 dan juga 4. Okey. 3 ini kita dapat daripada V2 persamaan yang ini. Okey, kemudian 4 kita dapat daripada persamaan yang pertama, V1. You ada 2 persamaan, kiri dan kanan ni, 3 dan 4. Macam mana kita nak ringkaskan sebab soalan nak dapatkan arus I1 dan I2. You ada 2 persamaan. You sama ada masukkan 3 ke 4 atau masuk 4 ke 3. Mana-manalah. Nak masuk 4 ke 3 pun boleh tapi susahlah sikit sebab yang 3 ni dah dalam bentuk I1 kan. Dia dah bagi I1 ialah apa dia. Senangnya masuk 3 ke 4. Masukkan I1. Next slide doktor, saya nak salin jap. Boleh. I1 right. Tapi ni kita buat dekat satu set je doktor kan. So kita shortkan. Maksud dia kita buat satu set lah, kita jadikan I2 sama dengan kosong. Dalam contoh ini, tuan tak payah lagi jadikan, tak perlu cari yang tadi yang kita samakan I10, I20 ialah bila mana kita nak dapatkan Z parameters. Itu step dia. Sekarang ni Z parameters dah diberi.
Tak payah lagi nak I10, I20 tak payah. Z parameter diberi, terus je cari apa kehendak soalan. Sebab Z parameter tu dah diberi lah. Ya, dalam soalan tu dia dah bagi. Jadi kena hati-hati sama ada dia bagi dalam bentuk macam example tadi ataupun kadang-kadang dia bagi dalam bentuk matrix ataupun dalam bentuk ayat. Ada kadang-kadang dalam bentuk ayat tau. Kalau dia betul-betul nak uji kefahaman student, dia akan sebut term. Itu lagi susah. Contohnya, saya bagi, kita dah tahu nama Z satu-satu kan? Apa saya pun tak ingat. Dia bagi dalam sentence. Ini sama dengan 6 itu lagi susah lah. Okey. Nak salin tadi kan? Okey. Ada. Dah salin Okay, ada soalan? Ada soalan lagi? Untuk macam example yang mula-mula tadi, yang dia tak bagi kotak ni lah, dia bagi perintang apa semua ni. Ya. Mungkin dia boleh jadi macam ni. So mungkin boleh jadi selain daripada perintang ke tak? Okey, dia akan bagi mesti linear circuit. Linear circuit tadi sama, kalau linear circuit sama ada perintang, induktor, kapasitor. Kalau ada induktor dan kapasitor, dia akan jadi complex number lah macam contoh yang terakhir tadi kan, complex number. Yang last tadilah. Yang last tadilah. Bila ada complex number mesti akan bentuk ada complex number tu. Itu saya bagi tahu soalan sebenarnya impedance parameter ni atau admittance parameter ataupun transmission parameter semuanya konsep dia senang. Yang jadi susah kita tu. Nak faham tadi rasanya boleh follow lah. Tinggal lagi takut nanti dia bagi lita yang susah yang mana dia berkait dengan circuit theory 1. Itu yang jadi masalah lah. Tapi so far kita tak pernah bagi lagi soalan susah lah. Biasanya chapter 5 ni antara soalan yang kita nak tolong student. Sebab soalan 1 dengan 2 tu dia dah design questions. Dia dah sedikit susah. Jadi soalan 5 ni tak susah sangat lah. Biasanya saya tengok yang lepas-lepas tak berapa susah. Tapi yang lepas-lepas kita bukan online exam ke? Ya, betul. Kan open book exam. Ya. Mesti susah nanti. Allahualam lah. Doktor. Ya. Betul ke ada 3 set berbeza, doktor? Memang ada set berbeza, tapi berapa set saya tak sure. Alamak. Jadi kalau tuan-tuan, sebab tu kalau you dapat soalan, nanti jangan tanya kawan dapat soalan kenapa current dia begini, kenapa. Kena confident dengan jawapan masing-masing lah. Nilai mungkin berbeza, kedudukan soalan mungkin berbeza. Memang dalam tempoh tu tuan-tuan kena spend masa untuk jawab. Contohnya 1.5 jam, saya tak tahu berapa 2 jam ke 3 jam. Saya tengok nanti kita lepas saya dah dapat daripada penyelaras nanti makluman, saya akan maklumkan lah sebelum exam. Kita akan buat perbincangan lah. Dia tak ada sebaik doktor ni lah. Bagi bayar-bayar cukup lah. Kalau saya tahu, saya tolong lah setakat mana saya boleh tolong. Tadi saya dah bagi antara tips. Buat live session dengan kami waktu final. Boleh itu. Tak boleh. Kami kami punya pengarah PPSA tu ada pesan. Dia kata soalan final untuk online ni memang susah lah. Saya tak tahu lagi. Saya akan maklumkan lah nanti setakat mana satu. Tapi antara bayangan saya dah bagi tahu tadi, nanti akan ada satu assignment untuk chapter 5. Jadi kalau tengok assignment tu keluar yang mana, kebiasaannya yang mana dah masuk assignment, yang tak masuk lagi tu akan ditanya dalam final. Oh, yang tak masuk lagi. Itu antara tips tu lah. Okey, ada soalan lagi tentang apa yang kita tengok hari ni, impedance parameter. Nanti kita akan tengok admittance dan transmission. Admittance lebih kurang sama. So saya mungkin akan just bagi online video saja. Boleh. Tapi transmission nanti mungkin tengoklah kesesuaian, mungkin ada satu lagi session macam ni. Tak pun doktor tengok dulu soalan.
Ajar yang masuk final je pun boleh. Oh, yang masuk final je. Ha. Yang malam ni mungkin penting lah, mungkin penting. Doktor, Ya. yang matrik tadi untuk apa doktor? Matrix. Matrix tu nak fahamkan. Susun. Ya. Nak susun ni tadi. Susun dalam bentuk ni. Penting juga tahu matrik sebab macam saya bagi tahu tadi, kemungkinan dia bagi Z parameters dalam bentuk matrik. Kalau you bagi dalam bentuk matrik, kita kena keluarkanlah. Teruslah ambil ini ialah Z11. Dia tak bagi tahu inilah Z11. Okey, faham. Kita tahu inilah Z11. Ini ialah Z12. Ini ialah Z22. Atau ada tak soalan dia untuk kita, bila kita dah dapat parameters, dibagi dalam bentuk parameters, so kita kena selesaikan nilai Z tu menggunakan matrik. Macam mana soalannya? Dia bagi dalam bentuk matrik ni Z11 parameter semua ni. Lepas tu kita kena cari Z total macam tadi. Z sama dengan Z11, Z12, Z22 ohm. So kita kena selesaikan dalam matrik lah. Maksudnya soalan tu minta you dapatkan Z parameters. Z parameters tu dia beri. Z parameters diberi. Dia suruh kita cari dan dia suruh kita selesaikan, dapatkan Z total. Kalau dia dah bagi Z parameter, Z total tu merujuk kepada apa tu? Yang ni? Okey, yang hijau ni doktor. Ya? Nota yang hijau ni. Slide ni warna hijau ni. Kan inilah Z parameters. Z ini ialah Z parameters ni. Z ni bukannya Z total. Ini Z parameters. See. Okey. So kita akan letak dia dalam bentuk ni lah. Ya, disusun balik saja. Susun balik dalam bentuk matrik je lah. Okay. Soalan ni tadi minta determine Z parameters. So sebenarnya you dah kira dah dekat sini Z1 apa dia jawapan kan? Z1 apa, Z2, Z22. Susunkan semula dalam bentuk matrix. Yang kuning tu kena hafal kan? Yang kuning ni diterbitkan daripada general equation yang pertama. So saya sarankan hafal yang ini, yang pertama ni, equation ini. Sebab bila you hafal general equations, you akan tahu step dia. Pertama, saya kena open circuit yang mana, apa yang akan dapat. Bila you hafal yang general equation pertama, tak payah hafal yang ini. Tapi kalau open book, you boleh salin je lah semua kan. Kalau macam ni. Kalau tak tahu pakai pun tak guna kat tu. Ya. Ada soalan lagi? Besok ada yang kerja esok kan? Kerja dah. Apa? Semua kerja ke besok? Okay. So Monday to Friday jalan macam biasa lah 8 sampai 5 ke? Kami ada yang shift betul. Ada yang shift. Itu yang malam ni mungkin ada yang kerja ke? Malam ni? Kemungkinan ada. Ada? Kemungkinan ada lah. Saya tak sure lah. Kemungkinan ada. Jadi saya record ni. Hopefully recording saya tu okey. So nanti boleh tengok balik dan boleh share dengan kawan-kawan lah. Saya akan share dalam group tu lah. Baik, terima kasih banyak tu. Okey Ada apa-apa lagi? Ada soalan lagi? Tak ada apa tu. Selamat hari raya. Jumpa next session kot. Selamat lebih kurang. Okey, boleh. Boleh. Okay. Next session ada lagi kan? Alright, ada insyaAllah. Tak pun bila-bila boleh tanya dekat grup tu ke, saya akan jawab lah. Okey Baik tu. Ya. Selamat raya tu. Selamat raya. Maaf saya batin. Okey, selamat raya. Maaf saya batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutuplah kelas kita dengan tasbih. Selamat raya doktor. Ya, selamat hari raya.